السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang perkara yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan ihsan. Yang mana ihsan ini salah satu persoalan yang ditanya oleh rajulun ataupun Jibril dalam hadis Jibril. Selain dia tanya mal Islam, mal iman, selain ditanya tentang alamat-alamat kiamat, antara persoalan yang ditanya adalah berkaitan dengan ihsan. Apa dia ihsan? Yang mana dalam hadis berkenaan disebut ihsan itu ialah an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu bererti engkau beribadat seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak boleh bayangkan demikian, maka yakinlah bahawa Allah sentiasa melihat engkau. Jadi menghadirkan perkara itu di dalam hati nurani kita semasa kita melakukan ibadat, maka ianya dipanggil ihsan dalam ibadat, disebut sebagai ihsan dalam ibadat. Jadi sehubungan dengan itu, kita nak tengoklah ihsan ini, huraian tentang ihsan secara ringkas. Makna ihsan itu dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah syarah, dalam pengertian yang dilakukan, yang disebut oleh para ulama dalam syarah-syarah hadis lah, disebut kali ini. Pertama sekali, ihsan ini bukan sekadar buat baik sebenarnya, tapi dia lebih daripada buat baik. Buat lebih daripada orang panggil buat baik. Itu dalam bahasa mudah, itulah makna ihsan itu. Dalam bahasa Arab, dari sudut lughahnya, dari sudut bahasa, ihsan itu daripada ahsana yuhsinu ihsan, dengan erti berbuat baik, berusaha memperbaiki amalan dan lain-lain, memperelokkan, berusaha menjadikan amalan dan lain-lain supaya ianya menjadi amalan yang baik. Ihsan juga dengan erti amalan yang baik, ihsan juga dengan erti balasan yang baik dan sebagainya. Jadi setiap benda yang ada kebaikan, maka dalam bahasa Arab disebut ihsan. Dari sudut istilah ni makna yang dikendaki oleh Nabi SAW dalam hadis ini, makna yang kita terima pakai dalam konteks syariat kita, bukan sekadar makna dari segi bahasa. Kalau kita pakai ihsan dari sudut bahasa, zaman jahiliah pakai dah ihsan ini, kerana ihsan ini dalam bahasa Arab. Cuma kita nak tahu pengertian. Seperti mana kita kata salat. Salat itu dalam bahasa Arab sebelum Nabi lahir ada dah makna salat itu. Tapi bila Islam mari, Islam dia memberi nilai tambah pada kalimah itu, dan dia melakukan perubahan makna. Kita kata transformasi lah dia buat pada kalimah itu. Misalnya dakwah, guna dalam bahasa Arab sebelum Nabi lahir, tapi penggunaan dia itu lain, tidak seperti mana yang dikendaki oleh agama. Jadi kalimah-kalimah itu bila Nabi SAW lahir dan Nabi menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi gunakan istilah itu untuk makna syariat, makna dari sudut istilah.
Kalau dakwah dulu dia lebih bersifat ajak orang mari makan misalnya. Dakwah doa tu. Itu maknanya ajak orang mari makan, dia berkait gitu. Asal makna dia. Sepo salat. Dia dengan erti doa, asal dia. Taharah ni makna bersih. Seperti mana orang bila basuh cara orang jahiliah pun dia bersih dari segi bahasa. Tapi bila mari kalimah itu dan diberi nilai sebagai bahasa syariat, maka dia sudah menjadi istilah dan dia memberi makna yang khusus. Misalnya kita kata dakwah, bila Islam mari dia ubah makna. Dakwah itu dengan arti ajak orang supaya masuk Islam, ajak orang supaya terima tauhid, ajak masyarakat supaya tolak kufur, syirik, terima agama ni, agama Hanifiyah ni, bertiga salat. Maknanya salat itu seperti yang kita faham, satu bentuk ibadat dalam kaifiat yang khusus, seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salat. Tapi makna salat tu dari segi bahasa maknanya doa boleh juga. Salat itu tu makna dia. Begitu juga ihsan ini dalam bahasa Arab maknanya buat baik. Buat baik. Tapi kena ingat hadirat, kalimah ini bila diterima pakai dalam syariat, dia tidak hilang makna asal. Dia tidak hilang makna asal dari sudut bahasa. Dia tak hilang. Misalnya taharah, makna bersih, cuci daripada kotoran hak aini ni. Hak tu asal makna dia. Seperti orang kafir bila kena najis dia basuh. Itu taharah tu kira-kira tu dari segi bahasa. Tapi bila Islam mari, hak tu tak hilang makna tu. Cuma tambah selagi taharah ni dia ada selagi dia panggil taharatun nafs. Bukan sekadar bersih saja, kita nak bersih juga batin. Jadi Islam memberi nilai yang lebih kepada kalimah itu tanpa menghilangkan makna asal. Begitu juga kalimah ihsan ini, dia tak hilang makna asal, dia tetap ada. Cuma dari segi istilahnya dia ada nilai yang lebih daripada makna bahasa. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ihsan mempunyai dua kedudukan atau darjat, iaitu musyahadah dan muraqabah. Ini ihsan dalam maksud Nabi sebut. Mal ihsan, apa dia ihsan? Maka jawapan dalam hadis itu, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah, beribadat pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, seolah-olah, bukan sengerti, seolah-olah. Itu satu terjemahan lah. Itu satu terjemahan. Ataupun kalau kamu tak boleh bayangkan demikian, kamu yakinlah bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Sama ada kita boleh bayangkan Allah sedang melihat kita, ataupun kita yakin Allah sedang melihat kita, semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Perkara itu dia menyebabkan manusia dia jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila buat ibadat. Dia jadi takut nak melakukan maksiat, dia jadi takut nak melakukan kemungkaran. Tapi dalam istilah ulama, dia sebut bahawa ihsan ini dia ada dua kedudukan, dua darjat, dua martabat, dia dua peringkat. Iaitu pertama sekali ihsan dalam konteks musyahadah. Yang kedua ihsan dalam konteks muraqabah. Dia ada dua. Ini banyaklah sebenarnya hadirat banyak kalau kita tengok dalam kamus Al-Quran, kalimah yang memberi erti ihsan kita boleh tengok dalam kamus banyak. Ini sebahagian, misal hal jazaul ihsan illa ihsan, ini dari sudut bahasa. Pemakaian kalimah ihsan dalam Al-Quran yang merujuk pada makna dari segi bahasa, dari segi bahasa Arab. Misalnya hal jazaul ihsan illa ihsan, mana tidak ada balasan baik melainkan balasan baik juga. Ini maknanya dari sudut bahasa, dari sudut bahasa. Yang kedua misalnya dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadi wal ihsan, bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu melakukan keadilan, kesaksamaan, yakni memberi hak pada orang yang berhak, wal ihsan, dan memberikan bantuan
melakukan kebaikan. Buat baik. Buat baik. Itu penggunaan dalam Quran. Contoh penggunaan dalam Quran ada banyak lagi lah dalam ayat lain yang menunjukkan bahawa ihsan itu dan pecahan-pecahan daripada kalimah ahsana yuhsin ihsan itu dalam bahasa Arab yang memberi erti maknanya buat baik, melakukan kebaikan dan sebagainya. Tapi kok mana pun asas dia ada ke dia? Ada makna baik. Dia ada makna baik. Banyaklah dalam Quran ni. Misalnya surah Al-Imran ayat 134 tu, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Misalnya suratul A'raf, ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Itu dari segi bahasa. Baik, kita sebut sini pembahagian ulama bahawa ihsan itu ada dua dari segi. Kita sebut sebagai musyahadah dan muraqabah. Atau biasa dalam kalau orang ngaji ilmu sufi dia panggil maqam. Maqam musyahadah, maqam muraqabah dia panggil. Maqam ni mana peringkat, kedudukan, tahap seseorang. Ni payah nak boleh ni. Ni agak sukar nak mari ni payah kat lah. Jadi maqam musyahadah ni seorang yang berada pada derajat ini beribadat dalam keadaan seolah-olah dia nampak Allah. Seolah-olah bukan sengerti. Kalau sengerti rasa akidah ni memang dia tak nampak sungguh. Misalnya siapa dia boleh lukis misalnya. Kalau dia kata dia nampak sengerti, sesat tu. Sebab tu ka'annaka seolah-olah kau. Mana kita yakin. Sebab tu ka'annaka sini lebih bersikap kita yakin. Mana keyakinan ni? Seolah-olah. Supaya nampak. Itu nak ayatnya jauh hati dia pergi. Mana hati dia tu dekat dengan Allah tu. Tu nak ayatnya. Siapa seolah nampak. Mana rindu nah tu. Seorang anak, seorang ibu rindu pada anak dia. Kadang-kadang dia nampak anak dia balik. Padahal dia tak balik. Kadang-kadang dia kelihatan nampak bayar anak dia. Bapa tu telajak rindu. Sampai mereka asyik. Maqam asyik tu. Kalau ngaji sufi dia ada pula maqam itu. Asyik ni sampai mereka jadi fana. Tak kena gaya rasa. Maqam asyik ni. Yang kedua main. Nak maqam gapa-gapa tak apa dia, tapi jangan lari daripada sunnah tu ya. Boboh nak buh nama ke dia pun. Tak kisah tu. Boboh nak buh nama ke dia kuat. Tapi jangan lari daripada kaedah. Jangan lari daripada landasan sunnah itu. Jangan lari. Tak kira orang nak bunuh nama ke dia, ikutlah kita buat sedak nak bunuh nama ke dia. Hasilkan nama tu molek. Tapi syarat jangan lari daripada ajaran Nabi SAW. Tak kira lah nak bunuh ke dia pun. Lah ni nama macam-macam lah ni. Pelik-pelik nama. Kita buat seneng kat lah. Setengah-setengah tu. Kita bukan tengok nama tu amalan dia. Bagaimana cara dia amal. Kena tengok tu. Garis panduan dia Quran dengan hadis. Tu yang asal hadis-hadis. Tak kira siapa. Orang kecil, orang besar, ternama ke tidak ternama, masyhur ke tidak masyhur, tak kira. Asalkan kena dengan Quran dan hadis, maka dia tu dikira sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Misalnya ada hadis palsu, dia guna kalimah maqam asyik ni lah dia nak gambar ke. Tapi hadis ni hadis palsu. Dia kata man asyiqa fa'affa famata fahuwa syahid. Cerita orang berkasih lah, orang duk gawan. Ada disebut dalam kitab. Padahal tu hadis palsu, jangan pakar tu. Dia kata man asyiqa, siapa dia asyik ni syok lah ke bahasa kita. Siapa dia syok pada seorang, tak kira lelaki perempuan lah. Dia nak terhajuk pada pasangan dia. Fa'affa, lalu dia tahan. Lalu dia tahan perasaan dia tu sehingga dia boleh kawal, tidak terjebak dalam maksiat. Dia simpan benar. Dia tidak melakukan maksiat kerana kecintaan dia tu, tidak menyebabkan dia langgar hududullah itu, tidak. Tapi asyik tu, tapi dia boleh, dia ada afif. Dia afif. Famata, maka dia selok dalam keadaan itu. Mati dalam keadaan menyimpan perasaan itu. Biasanya orang kalau sama dekat asyik ni, kita kata rata dah bawa tu. Rata dah bawa sepenuh dah apa tu. Tapi dia boleh sabar, dia boleh mati dalam keadaan memendam perasaan begitu, fahuwa syahid. Maka boleh pahala orang mati syahid. Ni hadis palsu.
Ada dalam kitab ke biasa tengok dia bahas tentang cinta ni, dia guna tu. Tu tak boleh, tu bukan hadis lah, maknanya itu maudhu' tu, bukan hadis tu. Tapi makna dia tu ulama pakar sekerak lah. Tapi semua ulama kata kalau nak pakar mana syahid, mana syahid kerana dia sabar lah. Sabar mana boleh syahid, pahala dia adalah bukan syahid sungguh, bukan syahid marakat, tapi boleh pahala. Sebab apa? Menahan diri. Dia kawal diri dia tu daripada mengelakkan diri dia, menahan diri dia. As-sabru 'anil maksiyah dia panggil. Sabar juga, sabar daripada melakukan maksiat. Dia berpeluang melakukan maksiat. Tu dia panggil makam dia lah. Jadi kalau darjat pertama ihsan tidak dapat dicapai, sekurang-kurangnya seorang itu telah berada pada darjat kedua. Katakanlah dia tak boleh makam musyahadah ini, darjat musyahadah, dia tak boleh nak bayar, dia tak mari. Hal ini bayar ni dengan perasaan dia. Bukan dia buat mari, dia paksa diri dia, tidak. Kalau paksa itu latihan, baru tu tamarrun. Ini dia mari. Jadi menyebabkan dia jadi tidak terganggu dia. Orang bising kok, seperti mana sahabat Nabi, tak. Bila dia semaya tu macam dia berada dalam dunia lain. Khusyuk dan dia semaya, tidak terganggu. Dia ada pokok sufi ni, dia ada istilah dia. Saya tak ingat istilah dalam bahasa Arab dia. Dia latihan ni, maknanya kita menyendiri di tempat ramai. Kita duduk tempat ramai tapi sepoi ikan di laut lah. Ikan di laut kan, dia punya isi dia tu tak masing. Makna orang yang punya kekuatan yang luar biasa lah. Kalau tidak masing perak, kita kata ikan laut tu bukan masing, tapi tak nak masing kena bergarai terarak. Tu naknya hebat, walaupun dia duduk tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan maksiat, tapi tidak mengganggu dia. Dia tetap boleh beribadat dengan baik, dengan ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi ada setengah-setengah orang sufi itu sengaja dia beribadat pak ramah. Dia nak latih diri dia. Dia duduk berzikir, dia tengok sesuatu pun dia tak nampak tu sebagai maksiat, hati dia tak terganggu, dia latih. Ada bentuk latih pokok sufi. Jadi hak ni hadis kita nak kata sesat tak boleh lagi. Dah ada pun, saya pernah jumpa dah ulama tu hebat, dia mati dah. Dia menulis, dia terjemah kitab di tengah pasar Kota Baru. Di bazar Bulu Kubu. Kata ku amal. Dia amal. Kita pergi nak jumpa dia tu, kena pergi kedai, dia di tengah menulis. Orang duduk bising kedah, tapi dia latih diri dia. Tu saya kata kuat amal sufi. Dia ada di hari. Tapi hadirat dia boleh buat gitu. Itu hariat lah. Dia ada satu istilah dia, maknanya menyendiri. Walaupun duduk pak ramai, pak ganggu yang banyak, tapi tidak mengganggu dia. Dia boleh sudah kitab dia. 5 jilid habis dia tulis. Orang pun mari nak ngira, nak menyucur tengok dalam kedai kain, dia nulis pokok meja kek. So kita kelih neng. Kita ni anak bising sikit serabut tu. Jauh sikit dah kita. Tapi dia ada. Ini mana dia nak latih kekuatan jiwa. Tu macam-macam lah orang ni. Kita tidak disyariatkan buat begitu, tapi dia nak latih dia. Maknanya bagaimana kita nak kontrol jiwa nurani kita supaya fokus pada Allah. Sebab benda tu perlu, dia kata dalam konteks sekali. Dalam konteks sekali perlu. Takkan kita nak lari di lautan. Tidak disyariatkan begitu. Kita kena bersama masyarakat. Tapi bagaimana kita nak latih diri kita supaya kita ni tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan di sekeliling kita yang berbau maksiat itu. Tu cara dia. Tu juga pada satu bentuk latihan lah. Jadi maka musyahadah ni, yang seolah-olah nampak Allah ini ketika beribadat itu. Kalau tak boleh kita hadirkan begitu, maka kita boleh capai darjat yang kedua, iaitu maqam muraqabah itu. Iaitu maqam muraqabah itu seseorang yang berada pada darjat ini beribadat lalu keadaan sedar dan penuh yakin bahawa Allah sedang dan sentiasa melihatnya. Bila dia semaya itu mana dia yakin Allah sedang melihat dia. Dia yakin gitu. Maknanya ibadat dia tu dia fokus betul lah tu. Dia yakin gitu. Benar-benar gini ni hadirat. Memang dia ada kesan kepada ibadat. Manusia yang sentiasa ingat kepada Allah ni, muraqabah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah nanti dia ingat sama tu. Bila ingat tu mana dia yakin Allah tengok dia lah. Sentiasa zikrullah, dia tidak buat maksiat. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang jahat.
Walaupun dia boleh melakukan perkara itu. Sebab apa? Sebab hati dia sentiasa muraqabatullah. Ini peringkat yang kedua. Kedua-dua makam ini, yakni musyahadah dan muraqabah ni, kok mana pun ulama tidak sebut dia sebagai syarat untuk sah atau tidak sah ibadat tu. Tak. Cuma hak ni dia sebagai mukammil sahaja. Hak ni sebagai mukammil, sebagai penyempurna yang mengangkat darjah ibadat tu, dia kena ada hak ni. Kalau tak ada ni pun ibadat kita jadi sah dari sudut mereka. Boleh pahala apa tu lah. Bukan semata-mata sah, boleh pahala. Tapi kalau ada ni, maka ibadat kita tu orang panggil ihsan fil ibadah. Ibadat kita tu kita boleh bentuk, boleh iqam dia tu, boleh laksanakan dia tu dengan penuh berkualiti ibadat kita. Dia panggil mukammil, penyempurna. Mana kita boleh pahala besar berbanding dengan orang lain yang tidak fokus dalam ibadat. Bila semaya hati tu rata pergi, tidak fokus kepada Allah. Bila semaya misalnya dia semaya di rumah dia tu, anak dia pasal TV ke berita, dia ingat belaka buat apa ni, pembaca berita sebut masa semaya. Bahkan dia lebih ingat pada orang yang tengok berita tu. Misalnya tu, hak ni tak ada langsung musyahadah muraqabah tu. Siapa dia boleh hurap pula. Sebut lebih parah lagi daripada orang yang dengar secara langsung tu dah. Padahal dia ada mayat. Kalau hak lagu ni, ulama kata kita kena duduk di tempat khusus lah mayat. Tak boleh duduk dalam tempat lagu tu. Kalau kita tak boleh jagalah dia tidak terganggu, kadang-kadang tak kena raya baca derah mai Zuhur misalnya dah. Kalau lagu ni kita kena cari tempat khusus. Misalnya dalam bilik mayat, sudut tertentu, anak dia duduk jauh. Kalau kita ni tahap biasa, suka tidak nyayang kita. Mana ibadat kita tu jadi nipis lah pahala dia. Ini juga disebut dalam kitab kita. Kena jaga. Jadi orang yang sampai ke peringkat makam ni tak apa dia. Sebab Nabi SAW, anak cucu dia melewat dekat dia semaya dah. Tak apa dia. Dia tidak mengganggu. Kalau kita tak boleh, tolak kita main ibadat aku tu. Nah, tapi Nabi tak apa. Jadi hal ni lah mana ulama sebut bahawa perkara ni kita kena jaga ibadat kita. Apa yang boleh mengganggu ibadat kita, kita jagalah seboleh-bolehnya gitu. Sebab tu ulama memperingatkan kita ni hak payah lah ni. Misalnya di masjid khususnya hari Jumaat sungguh-sungguh tu 300-400 budak-budak. Kalau kita duduk belakang tak dengar tu khatib baca khutbah. Dengar hak dia. Dah 300 tu kecek belakang. Ya, dengan nopak dengan suara ni dah tak dengar apa satu. Akhir sekali tu imam sudah dah khutbah, baru dia khabar. Misalnya tak boleh, kena jaga tu hadiah apa. Kena jaga tu. Saya tak ingat ni dalam bab apa dia, tapi Imam Ghazali saya pernah baca, Imam Ghazali sebut silap ni dalam kitab Ihya ni. Maknanya kalau masjid tu kita tak jaga, masjid ni boleh kita bawa budak-budak tapi biar dikawal dalam kawalan. Kalau bawa menyebabkan mengganggu orang semaya, ibu bapa mari tak boleh pahala, tak kena raya boleh dosa pula. Dia duduk sahrepan, nak rebut sahrepan, anak tu belakang. Tak semua bawa anak belakang. 300-400 anak. Tak, setengah-setengah masjid tu lah. Siapa pernah masjid tu minta khidmat polis wanita tangis semaya jemaah. Polis cari takut budak. Tu pasal bising teraja. Saya pernah pergi semaya tak dengar apa satu. Allah ramah. Imam Ghazali kata kalau masyarakat tidak usaha kawal benda ni, asasnya bawa anak ni molek tapi kena tengoklah. Kalau tak sok kecil dah tak boleh nak kontrol nak kawal, atau ibu bapa tak boleh kawal, tak usah dah jaga. Kalau nak bawa anak dia duduk sekali dengan kita, tak usah usin lah, takut tindih kain dia tindih kain kita ke tak? Tak usah usin tu. Dia ngaji lebih sikit, kita ngaji molek secara sistematik. Minta Allah kita selesai banyak perkara. Ini kadang-kadang kita using tak terkalu. Tak terkalu kita using. Tak boleh budak ni sebab dia tidak akhir balik lagi. Padahal budak tu jauh apa dah, jadi 3 dah. Tak boleh apa takut kain dia. Yalah kita kata itu segi pekah. Dalam pendapat lain banyak lagi apa kita tak pakar. Kok kata boleh tu. Memang kita ngaji sikit lagi biar kita nampak keterbukaan. Jadi tak usah using lah. Taklah anak kita tepi kita. Tak ada masalah. Lebih pada memayis anak kita tu. Jadi benda-benda gitu hadirat kita kena jaga. Kalau nak mari, kalau tidak, kalau kita biar kita nak rebut pahala serpen ni, mari awal. Kau anak tu belakang, gak bodoh ni 5 minit boleh cakap ni.
Lepas tu jumpa guru. Bukan seorang, puluh orang jumpa guru. Oh, tu habis ring jalan. Siapa pening? Kalau dibiarkan lama begini, kata Imam Ghazali, dia kata salah satu penyebab masyarakat tu jadi kehat. Kenapa? Dia merosakkan suasana di tempat ibadat. Tak boleh mengganggu. Kadang-kadang orang kacik gigi. Bagus. Pok buat beriuk. Orang kata. Jadi tak ada pasal-pasal. Jadi orang jadi kecek uduh atas masjid. Padahal dalam hadis Nabi orang bising, kita kata dia uskut. Satu pula arah dah Nabi kata dalam hadis. Ni nak larang dia kita ke kepala budak tu tiga dia. Dia pun harap kepala apa? Budak ni. Jadi benar-benar kita tak kena jaga, kena beringat, kena beringat. Kalau tidak mengganggu, mari di masjid pun tak tenang lagi ibadat. Baru sana kita jaga. Patut mana lagi nak tempat tenang ibadat ni? Mari tempat khusus orang panggil masjid, orang boleh iktikaf tu tak tenang lagi. Hak citizen hak duk buat tepi bucu tu suku pula tu. Hak orang tu hak duk buat ada sekelompok jenis buat tu suku pula, hak tu serabut perut dah kita tu. Hak tu kita serabut perut dah. Lepas tu hak lain pula, hak budak-budak kecil pula suku pula. Hak kecil berbuat, hak tua berbuat di atas masjid. Jadi benda ni tidak terkawal. Benda ni kena jaga aja, kena jaga. Masjid ni dia tidak separuh rumah kita. Jangan beringat sikit. Namun mari niat nak pahala boleh dosa. Lama pula tu duduk. Rugi hati-hati, rugi. Kena beringatlah. Tempat ibadat ni kena beringat. Dia kena beringat. Kalau pula-pula nak mari, dia tentu boleh pahala banyak. Ni mari tempat ibadat pun boleh dosa juga. Bukan dia, kata orang kerja lagu tu. Kena beringatlah hati-hati. Jadi maqam muraqabah ni, mana orang yang berada di derajat ini beribadatlah keadaan sedar dan penuh yakin bahawa Allah sedar dan sentiasa melihat dia. Walau bagaimanapun kedua-dua maqam ini tidak merupakan syarat untuk sahnya sesuatu ibadat yang dilakukan. Bahkan ianya hanya syarat untuk kesempurnaan sebagai mukammil sahaja sesuatu amalan itu. Seperti yang saya sebut tadi dalam huraian tadi, bahawa bila kita kata ihsan dalam konteks istilah, dalam makna istilahi, ihsan dalam makna istilahi, dia tetap ada makna bahasa dia. Seperti yang saya sebut tadi, ihsan ada dalam makna bahasa, ihsan ada dalam makna istilah. Ihsan dalam makna bahasa, makna pemakaian ini secara meluas. Orang kafir pun guna, orang Islam pun guna. Bila Islam hari dia letak ihsan dan dia berikan makna dalam bentuk istilah, dia tetap ada makna dari sudut bahasa. Dia tak hilang. Tak suruh ayat dia tak hilang. Supaya kita kata baitun lah, kita kata kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu saya tak tahulah rumah tu asal daripada kalimah berapa. Kalau kena tanya orang bahasa mungkin dia boleh hoyak. Rumah asal dia gede. Kalau baitun dia ada. Baitun kita terjemah rumah lah. Tapi dia ada makna asal dia. Orang panggil fake dia tu asal maknanya daripada bata yabitu baitan ya. Biasa kalau kita tengok kitab sebut gitulah. Maknanya tempat bermalam. Bila seorang tu dia pergi, dia balik, dia tidur. Tu biasa rumah. Dia pergi lama pun dia akan balik, dia tidur rumah dia. Itu bata yabitu baitan. Dia ada makna gitu. Memang rumah gitu. Jadi bahasa Arab ni kalau dia isim dalam bahasa Arab ni, dia mesti ada makna dia. Makna dalam bentuk hak mana kita kata makna PN dia tu mesti ada. Mesti dia ada. Kalimah ke dia? Tapi dalam bahasa Melayu kita ni mungkin kalau orang banyak boleh bahasa, dia tahu bahasa Sanskrit, bahasa tu bahasa ni mungkin dia boleh kait lah makna dia tu. Begitu juga ni pun kalimah ni pun gitulah hadirat. Dia ada makna gitu. Dengan maksud nak baik. Jadi orang yang jaga ibadat sampai kepada ihsan ini, sebenarnya hakikat sebenarnya dia latih diri dia supaya sentiasa berada dalam keadaan ihsan zahir dan batin dia. Bila dia sentiasa agak kita ibadat ni buat semua hati-hati lah. Misalnya semaya paling kurang 5 kali sehari, hak wajib. Patut sunat pula kita buat. Kalau kita jaga ni, maknanya kita tanam dari kita, aku ni nak baik. Ada semua tu. Orang lagu ni kalau dia latih siapa lama masa, akhir sekali dia tu sudah jadi orang yang sentiasa positif pemikiran dia, baik semua. Hak ni sebenarnya latihan untuk supaya kita bawa dalam kehidupan kita. Ibadat ni kita nak bawa dalam kehidupan kita. Bila kita keluar ke
medan yang sebenar dalam kehidupan dunia, turun daripada masjid, tetap kita nak kebaikan. Dia kena bawa ihsan ni dalam kehidupan yang luas. Itu falsafah dia. Satu hal dia naknya. Jadi suruh mari teringat ihsan, teringat kepada Allah sebab apa? Tak kira teringat Allah dalam masjid saja. Nak supaya teringat kepada Allah di luar masjid, di tempat kerja, dalam pejabat, di mana-mana saja. Hak tu sebenarnya dia kena kira. Sebab kita semaya ni berapa minit ada. Hak hidup kita lamanya mana tempat lama kita menghabiskan masa kita tiap-tiap hari mana? Tempat kerja kita. Aktiviti kita selain daripada masjid, selain daripada tempat tikar semaya kita tu mana? Situlah sebenarnya kita kena praktikkan ihsan itu. Hak tu hak lamanya. Ihsan ini boleh dicapai apabila seseorang maksud ihsan istilahi juga tak terkandung makna bahasanya, iaitu memperelokkan, berusaha membaiki dan seterusnya lah. Dan berusaha mengerjakan ibadat dengan sebaik mungkin supaya ganjaran dan balasan yang diperoleh juga merupakan yang terbaik. Ihsan boleh dicapai bila seorang beribadat dengan penuh ikhlas, yakni khusyuk, khudu', penuh dengan rasa rendah diri. Setengah ulama kata khusyuk ni lebih bersifat ketundukan hati. Khudu' ni kita zahirkan perbuatan hak zahir kita tu ketika laku kita dalam keadaan nampak orang yang sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Cinta dan rindu pada Allah. Misalnya kita ke fi'liyat salat, perbuatan sembahyang, Allahu akbar, lepas tu kita letak rakaat qiyam, lepas tu cara kita gitu. Sebab tu dia tak boleh dalam kitab tak boleh kita ibadat nampak buku rada gitu dah. Dia tidak sesuai. Sahurullah maya ni. Tapi nak biar ada zahir dengan batin. Hati khusyuk dah. Dari segi khuduk, tunduk, patut tawaduk kita biar nampak. Dia nampak kita takut seolah-olah. Sebenarnya seolah kita menghadap raja lah. Kalau dalam kitab-kitab sebut kita jalan pula ulai. Tak, misalnya kita nak undur, nak balik, kita paling pun undur 5 nelakah, baru pusing. Nak, misalnya apa tu? Nak hormat dia. Allah lebih lagi. Sebab Allah tahu dalam hati kita. Raja, dia tak tahu dalam hati kita boleh berlakon depan dia. Sebab tu dia berlatih raptai dulu sebelum tu dah. Tapi umat Islam tak, dia kena sombong. Tak boleh masa duduk depan dia saja. Allah ni, sebab Allah ni tak ada istilah depan belakang, tak ada hakikat. Dia sentiasa nampak kita, dia sentiasa kelih kita. Tak ada istilah depan Tuhan boleh. Tak ada istilah itu. Kalau depan agung boleh, depan raja boleh, depan Perdana Menteri. Tapi tak boleh kita nak guna kalimah begitu dengan Allah SWT. Sebab Allah ni Maha mengetahui. Tak ada istilah terselindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat seseorang dikira telah mencapai 2 darjah ihsan tersebut sekiranya ia berasa seronok, berasa sedap. Sedap rasa Kelantan. Berasa nikmat, lazat, puas dan tenang, sama ada biasa atau luar biasa apabila dia mengerjakannya. Ni hadiah-hadiah payah dalam ayat ni. Tahu kan? Setengah orang tu bila dia semaya, dia rasa tenang. Bila dia beribadat, boleh sedekah rasa tenang. Boleh sedekah tu rasa tenang. Walaupun dia nak cari pitih tu Allah lama, perlu kerja, perlu pakai kaki. Tapi bila boleh sedekah, dia senang hati. Sebab sahabat Nabi, ramai sahabat Nabi. Orang tanya mana, kat kerja part time. OT lah kita kata sini, no. Dia kata ni bahagian sedekah. Mana kita buat tak ada. Kita kerja ada cikgu, cuma jual pasal malam tu, jual nak hak pasal malam tu khusus untuk sedekah. Boleh duit sedekah. Ada orang buat gitu. Sahabat ramai. Dia kata ni untuk bahagian makan, anak isteri beli pakaian ke apa. Tapi lepas tu dia kerja sambil misalnya pergi cari kaya api jual. Hak ni khusus untuk boleh duit sedekah. Ada kita buat gitu. Ada. Itulah sahabat. Itulah orang panggil sahabat Nabi. Kita ni sebut saja, kita tak nak buat. Sebab apa tak siapa tak. Tapi lagu itulah sahabat. Dia senang. Dia jadi tenang hati. Ni kerja ni untuk makan. Ni kita kalau kita baca sejarah sahabat lah, mana sahabat ni. Jadi kerja lebih kerja ni misalnya petang cari kaya. Dia kata mana tu pagi kerja pas petang, ni untuk sedekah. Dia boleh fikir untuk sedekah. Tadi cukup dah untuk makan anak-anak ni. Ada buat kita buat lagu. Kalau boleh ada kita tak tahu. Tapi kalau kita dia lagu mana tu?
payah dia. Benda gini kita tak usah kata kat orang, kita sendiri mana tahap manusia tu. Dia jadi lagu tu kerana tahap dia. Peringkat dia, kedudukan dia, tahap dia dalam agama. Siapa dia boleh buat gitu, dia ada kelebihan dalam agama. Seperti Nabi. Misalnya dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, waju'ilat qurratu aini fis salah. Aku ni jadi rasa segar, jiwa aku rasa tenang. Bahkan jiwa aku sebenarnya, hakikat aku sebenarnya, bila aku duduk semaya, itulah aku paling tenang. Penyejuk hati jadi sejuk, hak panah-panah aku jadi sejuk. Tu. Walaupun tidak dalam bilik aircon pun jadi rasa aman. Tak ada suasana yang paling kondusif kita kecuali dalam ketika semaya. Nabi sebut dalam hadis ni sebab dia siapa? Maqam tu. Dia siapa? Sebab sahabat Nabi gitu lah juga. Apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antalidal amatu rabbatha, antalidal amatu rabbatha. Bila hamba wanita ni dalam ni antara amaratus saah, tanda kiamat ya. Antara tanda kiamat bila hamba perempuan melahirkan tuannya. Ini satu terjemahan lah. Jadi ulama berbeza-beza pendapat semasa menghuraikan maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud seorang hamba perempuan? Seorang al-amah, hamba perempuan, dia melahirkan tuan dia, tuan mas dia. Anak dia yang dia ni jadi hamba kepada anak yang dia lahirkan. Apa maksud? Yang pertama, peraturan dan sistem dunia akan bercelaru. Penilaian manusia terhadap sesuatu akan menjadi sangat berbeza antara mereka. Pada ketika itu tampuk kekuasaan akan diserahkan ke tangan orang yang tidak berkelayakan. Sesuai dengan satu hadis lain yang berbunyi, idza wussidal amru ila ghairi an fantazir as-sa'ah. Apabila tampuk kekuasaan diserahkan ke tangan orang yang tidak ada kelayakan, maka tunggulah kiamat, yakni tunggulah saat kebinasaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya akan berlaku satu saat, satu ketika ni tanda kiamat ni. Maknanya bila berlaku benda ni, makna kiamat tu semakin dekat. Bukan dekat benar, semakin dekat. Kalau dekat benar lain Nabi sebut dalam hadis. Bukan terlalu hampir, tapi sudah hampir. Sebab kalau hampir benar tu, dia matahari kita kata dia terbenam, naik dan terbenamnya secara bersilang. Dia bertukar arah. Jadi orang bangun pagi, tengok bayar dia telak lain, kejut dia. Pakat lari naik atas masjid lah. Dalam hadis kita akan jumpa. Akan datang dalam hadis. Tu dekat benar tu. Tu dekat benar tu. Ni tidak dekat benar, tapi salah satu tanda hampirnya kiamat. Jadi dunia ini sudah hilang, dia punya pandangan positif sudah hilang. Manusia sudah hilang nilai. Itu maknanya. Itu salah satu pendapat. Dia beri kuasa pada orang tak layak. Pada tungging nampak tak layak. Jak kecil lagi kita kenal dia tu pelawak. No. Latih jadi mimpi. Pada apa besar pun pelawak. Tapi itulah kita kata dah. Benda tak nak sekadar terkejut. Orang terkejut lah. Jadi wakil ayah. Misalnya tu. Sudah kecoh kata dah. Tu jadi pelik lah. Jadi ustaz sudah tak ada apa dia kata. Jadi benda tu kacau sebab tak berubah sifat dia. Misal terkejut orang. Jadi sepatutnya tidak begitu. Kalau dia berubah tak apa. Boleh, sebab manusia ni satu ketika mungkin dia perangai dia tu agak pelik, tapi dia boleh berubah ramah jadi berubah. Ni maksudnya dia tu teruk. Ketika dia teruk tu, dia diberi jawatan. Ataupun penilaian manusia terhadap sesuatu ni teruk dah. Sebab kita tengok sekarang berat kita dalam Malaysia ni. Umat Islam sendiri, orang Islam sendiri sudah mula meragui amalan-amalannya dulu dipegang dengan teguh-teguhnya amalan. Misalnya ba'aurat. Umat Islam sudah kacau dah pemikiran umat Islam. Dia mempusak akal, ya ada kewajib aurat. Tak ada apa. Kenapa? Umat Islam sendiri. Dia kata kiamat-kiamat ini kiamat-kiamat ini adalah merupakan hakikat kepada kemusnahan alam ini. Lepas tu tak ada. Gitu ya. Gitu ya. Pada mahsyar akhirat ni sebagai tanda akhir. Seolah dia menafikan hari bangkit kadang-kadang. Dengar, mak ni apa nak serangan pemikiran. Macam-macam lah ni hati-hati tidak berat-berat mikir ni. Benda-benda gitu. Tapi Islam tu maya tak tinggal. Sampai ke peringkat kata
tak ada dah mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Hak tu sebenarnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anna Muhammadan rasulullah. Tak ada. Mana ada dalam Quran tu? Wa kau jahil. No. Betul hadis. Maksud tu kata hadis kena nilai semula. No, belum lagi tu. Dia tak terima. Tu yang ketemu dia agak. Ni parut ni berat ni. Umat Islam tu. Umat Islam tu. Macam-macam mikir. Jadi makna kita tengok perubahan itu berlaku secara drastik lah kita, secara mendadak. Hak masalah jawatan suku, cara berfikir satu ketika amalan agama tu memang orang tahu ini amalan agama sah. Dah sebab tapi dipertikakan oleh orang Islam juga. Benda yang begitu asah juga tu. Tu aurat-aurat ni pun asah tu lagi tu. Walaupun bukan dalam bab akidah, betul lah tu, tapi dia tu asah tu. Syiar agama tu diancam dengan neraka orang tak tutup aurat ni. Jelas tu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berlaku semasa hayat dia. Seorang perempuan nak kahwin, anak dara, mak dia bawa pergi jumpa dia. Mak dia bawa anak dia pergi jumpa Aisyah sebelum kahwin, nak supaya Aisyah bagi kata-kata nasihat. Kerana Aisyah dianggap sebagai muftiah, murabbiyah. Murabbi kita kata. Muaddib dia tu, pendidik, jubui nasihat, tempat rujuk dalam bidang rumah tangga dan sebagainya. Maka dibawa anak perempuan. Tiba-tiba Aisyah tengok tu, perempuan ni terkejut. Tutup aurat molek. Cuma lengan bajunya pakai macam kelambu. Abdomen ni tutup molek. Tapi hak ni dia pun macam kelambu. Kain kelambu. Nampak? Nipih. Aisyah kata, Sayyidatina Aisyah kata, lagu ni lah pakai ahli neraka. Kalau tu email kata begini, maka kenapa tu email ni? Dia bahaya anak mungkin. Tu berarti email kecil lagi. Tapi Aisyah bila dia kata gitu, orang jadi insaf. Sebab apa? Dia punya credibility dia, kehebatan dia. Inilah pakai ahli neraka dia kata. Dia pun baca ayat Al-Qasiyah, baca hadis ni. Bila sebut ancam dengan neraka, Al-Ariyat, Al-Qasiyah, baca ayat tu. Jadi kawan tu pun terkejut. Sebab tempat kita ni kan ada kan, sebelum tu pakai jubah ni, bila hari nikah tu dia pakai ni, besok nampak lengan nipih. Aisyah kata itulah pakai ahli neraka. Tapi orang lain ni sudah mula mempertikaikan, jaga ke aurat ini adalah satu benda tuntutan agama. Kau dia sebagai pilihan individu saja, sudah mula dipersoalkan. Kita ambil sekali lagi. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua berkaitan dengan antalidal amatu rabbathan. Hadis ini Nabi sebut ni sebagai mengisyaratkan kepada terabainya hak ibu bapa di akhir zaman. Ibu bapa terutamanya ibu yang mana dunia dia biasanya di rumah. Seperti yang disebut dalam hadis ini, dilayan dengan buruk. Ibu itu tidak diberikan hak yang sepatutnya. Ibu itu tidak diberi keutamaan. Ibu itu tidak diletak di tahap yang sepatutnya. Bahkan ibu itu dihina, ditengking, dimaki hamun, dan disuruh bekerja seperti hamba abdi oleh anak sendiri. Ini sudah berlaku di zaman kita. Dibebankan ibu tu secara khusus. Dibebankan ibu. Ibulah buat apa-apa. Jadi ibu dia daripada muda sampai tua jadi susah. Tak boleh nak rehat. Kadang-kadang mati dalam keadaan bekerja ibu tu pada umur 80 dah. Anak hebat. Nak pergi Mekah, nak tinggal anak 5 orang rumah mak. Mak tak pergi Mekah lagi. Ini anak zaman dan ada berlaku gitu. Dia pergi Mekah 40 hari. Tinggal anak rumah mak dia. Mak dia tak pergi Mekah lagi. Dia pergi muka dia ada piti. Mak dia masa tak ada piti, dia pergi. Dia letak. Ini saya tengok sedih lah. Ini atas mata saya. Mak dia jenis orang nak orang. Mak dia ni tu jenis orang jenis malu nak kecet. Allah dia kata anak kita pergi Mekah, tinggal anak dia kita. Moga cucu kita jaga. Tapi tak nampak dekat lain muka ni. Ibu bapa ni dia nak pergi Mekah, dia belum lagi tu tak payah kita kecek banyak lah, kita payah PSD lah. Tapi lagu tu sampai ibu bapa tu junjung, ibu tu junjung lagi buka besar dah pergi berniaga di pasar Siti Khadijah. Anaknya dua-dua, anaknya hebat-hebat lah. Ada berlaku gitu. Hak inilah Nabi sebut, ini salah satu tanda sebagai dekatnya kiamat itu. Maknanya anak ni jadi tak ada nilai anak. Dia tak ada nilai ibu bapa dia.
Yang ketiga, anak-anak hamba akan menjadi pemerintah pada ketika itu, ibunya akan menjadi rakyat padanya. Ada juga gitu. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada ramainya jumlah hamba dan zuriat mereka di akhir zaman. Justru sistem perhambaan tersebar dengan meluas sekali hingga seorang ibu yang merupakan hamba berkemungkinan diwarisi atau dibeli oleh anaknya sendiri, kemudian dilayani sebagai hamba oleh anaknya. Walaupun pendapat ini tidak berapa itulah, kerana zaman Nabi itu sendiri itu kira-kira tu berlaku hebat dah sistem perhambaan. Tempat zaman kita ni boleh kata tak ada sistem perhambaan. Tapi kok mana ni benda ni salah satu alamat ni mengikut ulama, dia faham. Yang kelima saya sebut rengka-rengka kita nak berhenti habis setakat ihsan. Yang kelima, si ibu menjaga cucunya. Kerana anak perempuannya keluar ni ada ni dalam huraian hadis kitab-kitab baru ada disebut. Kitab lama tak ada ni. Yang kelima ni, si ibu menjaga cucunya kerana anak perempuannya keluar bekerja. Si ibu seolah sebagai pembantu rumah atau orang gaji. Lagi kerja kita tinggal anak umur. Tu. Kau ni pun bukan secara mutlak, bukan kata tak boleh, kadang-kadang ibu ni dia tak sih, cucu dia duk jaga. Baik aku enggak aku segala lagi. Kadang-kadang dia berasa hati pun nak letak orang. Lepas tu dia pada piti dah. Moga dia pencen banyak pada kita gaji dia. No. Dia pasti tu tak apa, tidak kalau tidak membeban kita. Tapi anak ni dia kena reti bahasa lah anak ni. Anak ni kena reti bahasa. Kadang ibu bapa itu tak tergamuk nak kecek. Berat ramah nama dia, tu anak ni cucu. Setengah-setengah bapak dia lagu tu. Kita sebagai anak ni kena reti bahasa. Payuh nak ayat mana, terus bahasa tu kena reti bahasa. Kalau bahasa Kelantan dia reti. Kena faham sendiri, kena tahu tak ngaji tinggi, pun faham benda lagu tu. Tu. Dengan pemakaian makna, kalau kita pakai makna ni, maknanya nak lima ni mengikut ulama sebut ni nak. Mana amah yang disebut antali dan amatu tu, mana amah situ kita tak boleh pakai dengan makna hamba adalah kalau kita pakai pemakaian yang kelima ni, makna yang kelima ni. Tapi amah situ dengan makna ibu, perempuan yang menjadi ibu. Jadi perkataan rebah tak boleh dipakai dengan makna asalnya sebagai perkataan muannas tanpa sebarang takwil. Kita pakai dengan makna asal dia, makna perempuan dengan makna ibu. Gitulah. Jadi sabda Nabi ini sebagai peringatan kepada umatnya supaya berwaspada jangan sampai meletakkan ibu sendiri di posisi sebagai orang gaji atau hamba. Ini sebagai peringatan. Benda ni berlaku sebagai peringatan ni Nabi nak ayat kita yang terakhirnya, Nabi nak ingat kita dengan ibu bapa ni kena buat molek. Jangan kita bebankan ibu bapa ketika dia. Jadi seolah ibu bapa kita tak ada rehat. Ibu bapa kita ni bila dia tua, orang tua ni dia banyak nak rehat, nak tidur dan sebagainya. Ni sebenarnya nak pergi masjid tak ada apa-apa, dia jaga cucu. Nak perginya dia masjid ni. Dah masa muda sibuk dengan kerja. Talak dah tu nak pergi masjid. Tiba-tiba tua talak juga. Apa? Dah main cucu 3 orang. No, betul anak dulu dekat belakang. Bala dia kata. Apa yang tidak pergi jauh-jauh. Jadi kalau lagu tu tak boleh hadirat. Takut masuk ni peringatan Nabi. Enggak hadis Nabi ni dia bukan satu hala hadirat. Dia boleh banyak makna. Kena beringat lah, kena beringat. Kena beringat. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya' yatatawaluna fil bunyat, kita bincang dengan harap insya-Allah. Setakat itulah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.